Masa masuk dalam kemah tu, Andi pandang muka Kak Maria. Pelik, dia tidur sambil tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi macam senyum sinis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, dalam video kali ini saya akan kongsikan kisah yang diceritakan oleh Andi yang ada sahabat dari alam lain tentang pengalamannya berkemping beberapa tahun lalu. Andi juga seorang pengamal perubatan Islam yang mana ada terkena penyakit misteri atau penyakit yang tak dapat dikesan oleh doktor. Bolehlah lawat laman FB beliau. Saya akan letakkan link Facebook beliau dekat description box dekat bawah. Yang mana belum subscribe tu, sila subscribe sekarang dan jangan lupa tekan notification bell sekali. Baiklah, sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat Nurul Mubin dulu sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Beberapa tahun lepas, Andi ada sertai satu kumpulan hiking ke salah satu gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia ni. Dia bukanlah seorang hiker yang aktif, tapi sekali-sekala kalau ada masa nak juga lepaskan rindu bau hutan tu. Setelah pastikan semua kelengkapan cukup, Andi gerak dengan member dia yang juga salah seorang penganjur trip hiking ni ke tempat semua hiker berkumpul. Seronok dapat berkenalan dengan kawan-kawan hiking baru. Di samping tu juga dapat ilmu dari kawan-kawan otai yang dah anggap gunung dan hutan ni makanan mereka. Sampai dekat parking kaki gunung, penganjur bagi taklimat sikit tentang perkara yang boleh dan tak boleh buat bila masuk hutan. Lepas buat stretching dan doa sebelum masuk hutan, pendakian pun bermula. Sepanjang pendakian ke tapak camping, semuanya berjalan lancar. Sebelum ke puncak gunung, mereka bermalam dekat tapak camping tu dulu. Esoknya, pagi-pagi lagi mereka semua dah mulakan pendakian ke puncak. Hiker selalu panggil pendakian ni sebagai summit attack. Selalunya kalau dalam grup yang agak ramai, automatik akan terbagi dalam beberapa kumpulan. Yang laju dekat depan, yang santai dekat tengah-tengah, ambil mood bergambar, dan yang slow pace akan di belakang sekali ditemani dengan sweeper. Andi di antara yang slow pace dengan seorang kakak. Nama kakak tu Kak Maria, dan seorang sweeper nama dia Madi. Pada yang tak tahu apa tugas sweeper dalam pendakian ni, sweeper ni dia jaga supaya tak ada barang atau pendaki yang tinggal. Posisi dia last sekali dekat belakang. Sepanjang pendakian ke puncak tu, Kak Maria dengan Andy banyak berhenti rehat. Take 5 orang cakap. Madi tak galakkan berhenti selalu sebab takut sampai puncak lambat dan turun dari puncak pun lambat nanti. Andy faham maksud Madi kalau boleh elakkan hiking dalam keadaan gelap. Dia pun pujuk Kak Maria supaya jangan selalu ambil take 5. Takut lambat nanti sampai ke puncak. Lagipun waktu dah masuk tengah hari. Mereka baru separuh jalan nak ke puncak tu. Tapi Kak Maria terlalu penat dan dia tak dapat nak teruskan perjalanan. Dia perlukan rehat. Jadi Andi dan Madi temankan dia juga. Sampai dekat satu kawasan, Madi berbisik pada Andi, "Kau tahu, inilah dia kawasan Hasan." "Hasan mana pula?" "Ish, kau ni, kan aku pernah cerita kisah Hasan yang gaib dulu." "Dah tu kenapa kau berbisik-bisik? Rimaslah." "Jangan cakap kuat-kuat. Ada pendaki yang kata biasa dia tegur Hasan dekat kawasan ni. Lepas tu dia hilang semula." Hasan yang dimaksudkan Madi tu ialah seorang pendaki yang pernah hilang dulu. Sampai sekarang tak jumpa. Hidup atau mati, wallahu alam. Andi malas nak melayan Madi, cuma dia menganggukkan kepala sambil tersenyum penat. Kemudian Andi ajak Kak Maria teruskan perjalanan ke puncak. Mereka sampai di puncak pukul 4 petang. Dah lewat sangat dah.
Tapi Alhamdulillah semua ahli kumpulan selamat. Setelah berehat dan bergambar sakan, ketua penganjur ajak mereka turun ke tapak kemping sebab dah terlalu lewat. Andi dan Kak Mariah cuma dapat berehat sejam je. Hari dah semakin gelap. Sebaik saja mereka mulakan langkah, hujan pula turun dengan lebatnya. Nasib baik masing-masing ada baju hujan. Mereka pun mulakan perjalanan turun dari puncak. Kali ni KP ni ketua penganjur tau. KP suruh mereka berpecah dua kumpulan. Madi ketua kumpulan pertama sebab Madi laju dan pakar selok-belok gunung tu. KP perlukan Madi dan beberapa orang hiker yang laju sampai ke tapak camping dulu untuk buat persiapan makan malam. Kumpulan yang kedua diketuai oleh KP dan akan bergerak secara santai sebab ada ahli yang kurang laju, jadi mereka tak boleh pentingkan diri. Madi setuju dan teruskan perjalanan dengan kumpulan pertama. Semakin lama, kelibat kumpulan Madi semakin hilang dari pandangan. Laju betul. Patutlah Madi jadi orang harapan KP, bisik hati Andi. Hari semakin gelap. KP suruh mereka berhenti kejap untuk hormati waktu maghrib. Setelah 10 minit berehat, KP suruh mereka semua beratur semula untuk teruskan perjalanan. Memandangkan dalam kumpulan KP ni hanya ada 2 orang je lelaki, jadi KP suruh Andi jalan di barisan terakhir supaya wanita-wanita berada dalam safe zone. Andi pun bergeraklah ke barisan paling belakang sekali. Sebelum bergerak, KP baca doa perjalanan dulu. Tiba-tiba, Andy terdengar suara orang batuk yang kuat datang dari belakang. Andy tersentak. Seingat dia orang terakhir sekali dekat belakang tu. Andy tak menoleh. Dia pandang ahli kumpulan yang lain. Semua buat biasa je. Aik, tak dengar apa ke dia orang ni? Bisik hati Andy. Lantaklah, lebih baik dia orang tak dengar apa-apa. Kalau dengar nanti jadi lemah semangat. Lagi payah aku nak handle. Nak pergi mana tu? Terdengar suara dari belakang. Kuat suara dia. Andy masih tak menoleh. Dia pasti mereka adalah kumpulan hiking terakhir dan tak ada lagi kumpulan yang naik ke puncak lepas mereka turun tadi. Andy pandang kawasan sekitar. Baru dia sedar, inilah kawasan yang Madi bagi tahu dia tadi. Ya, kawasan inilah kawasan Hasan. Permainan jin ni. Andy baca surah Al-Fatihah perlahan. Mereka pun teruskan perjalanan turun ke tapak camping. Andy berdoa berkali-kali janganlah terjadi apa-apa yang buruk pada ahli kumpulan mereka tu. Kalau ada yang tiba-tiba dirasuk dan lari ke dalam hutan yang gelap ni, memang payahlah dia. Dalam 20 minit perjalanan yang agak laju disebabkan faktor landscape yang cerun, tiba-tiba KP berhenti secara mengejut. Andy yang dekat belakang sekali hampir-hampir nak terlanggar peserta wanita dekat depan dia. Nasib baik dia sempat break. KP bersuara, kau Madi, aku ingat dah sampai bawah dah. Kenapa kau berhenti sini? Ada masalah lah KP. Masalah apa pula? Kelihatan Madi menghampiri KP dan berbisik. Lama juga Madi berbisik. Andy dan peserta yang lain tak tahu apa-apa, ambil kesempatan untuk berehat. Tiba-tiba ada satu bisikan suara dekat hati Andy. Ada halangan di depan. Dia nak bagi tahu suruh berhati-hati. Andy diamkan. Apa pun dia yakin KP boleh handle. Tiba-tiba KP datang dekat Andy dan bagi tahu ada ular dekat depan. Ular tu halang perjalanan kumpulan Madi. Tak nak bergerak walaupun dihalau. Dia melingkar dekat tengah jalan dan sekali-sekala memanggungkan kepalanya. Disebabkan hari dah gelap, Madi ambil keputusan untuk tak bergerak dan tunggu KP sampai. Kemudian KP suruh Andy jaga bahagian belakang betul-betul sebab dia rasa tak sedap hati malam tu. KP cakap Kak Mariah yang ikut belakang dia dari tadi terasa lain macam sangat. Dengusan Kak Mariah lain. Matanya melilau sana sini dan ada sikit merah. Baru Andy faham kenapa KP cerita dekat dia. Andy bersuara, tali pinggang tu nak buat macam mana? Itulah, aku pun pening ni. Tak apalah, aku cubalah usaha apa-apa nanti. Andy terdiam. Tak sampai hati pula dia tengok KP pening kepala. Andy bersuara dalam hati dengan sahabat gaib dia. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Ya sahabat, ada apa? Ular dekat depan tu apa tujuannya? Baik atau jahat? Dia datang memberi amaran supaya berjaga-jaga. Ada antara peserta-peserta ni lemah semangatnya dan ada penghuni hutan yang dah tertarik padanya, hanya menunggu masa untuk menguasai dirinya. Baiklah, ucapkan terima kasihku padanya. Katakan aku faham dan akan berhati-hati. Minta jasa baiknya untuk lepaskan kami pergi meneruskan perjalanan. Baik. Dalam 2 minit kemudian,
kedengaran suara jeritan Kepi suruh peserta berbaris untuk teruskan perjalanan. Kumpulan Madi jalan dulu diikuti dengan ahli kumpulan Kepi. Andi macam biasa posisi paling belakang sekali, jadi sweeper. Bila Andi sampai dekat kawasan Madi ditahan tadi, dia toleh ke kanan. Kelihatan ular tadi berada betul-betul dekat sebelah kaki jalan. Panggung kepalanya sambil tengok Andi. Terima kasih atas pesanannya. Dengan izin Allah, aku bertawakal hanya padanya, bisik Andi dalam hati sambil pandang tepat mata ular tersebut. Andi pun teruskan perjalanan. Dalam 30 minit perjalanan, Kepi arahkan mereka berehat. Para peserta dah merunggut. Kalau asyik berhenti je bila nak sampai tapak kemping. Mereka semua dah penat dan kelaparan. Andi cuma berdiam diri sambil mulut tak henti-henti berzikir. Malam tu terasa macam ada sesuatu yang tak kena. Andi duduk dekat atas kayu dengan beberapa peserta lain. Dia bertekad walau apa pun terjadi malam ni, tak ada apa-apa yang dapat lepasi dia, insya-Allah. Tiba-tiba Madi mendekati Andi dengan suara. Jom pergi duduk dekat depan. Depan mana? Aku jaga belakang lah. Alah, ni kan tengah berehat. Jomlah pindah depan dia sekejap. Aku tengok Kepi dah macam tak boleh handle kat Maria tu. Itu yang aku ajak kau ke depan. Kalau jadi apa-apa, bolehlah kita kepung. Kepung? Asal weh? Jom je lah, banyak songeh lah kau ni. Kemudian Andi ikut Madi ke depan. Rupanya Kak Mariah tengah berehat dekat satu kawasan berhampiran anak sungai. Andi pilih tempat duduk dekat kawasan batu betul-betul depan Kak Mariah. Dia pandang mata Kak Mariah, tapi Kak Mariah macam cuba mengelak dari pandang Andi. Dia banyak berdiam diri dan termenung menghadap sungai. Kak Mariah okey tak? Nak ADG bar tak? Tanya Andi. Kak Mariah diam je, tetap termenung menghadap sungai. Tiba-tiba suara dalam hati Andi berkata, jangan bagi laluan sungai ni kepada dia. Jaga-jaga. Andi terdiam kejap, macam fikirkan sesuatu. Andi bersuara, Madi, jap. Kau tolong duduk kawasan tengah antara jalan nak ke sungai tu. Kenapa pula? Tadi kau cakap suruh aku jaga Kak Mariah ni kan? Sekarang kau persoalkan aku pula. Mana satu kau ni? Okey. Kemudian Andi paling semula pada Kak Mariah dan bersuara, salam Kak Mariah. Akak dengar tak saya panggil ni? Cantik kan? Macam mana dia buat Apa yang cantik Kak? Saya ke? Saya memang segak. Itulah, dekat tengah-tengah sungai tu, lawanya istana tu macam berkembar pula. Kedua-duanya sama cantik. Terang benderang tu. Mana ada Kak? Sungai tu gelap je. Kak Mariah tunjuk ke arah sungai. Mukanya tiba-tiba jadi ceria, tersenyum je. Pada firasat Andi, dah ada yang dapat menguasai diri Kak Mariah masa tu. Andi terus panggil Kepi dan bagi tahu mereka tak boleh berehat-rehat lagi. Lagi lama dekat kawasan ni, lagi payah nanti. Kak Mariah dah dikuasai. Cuma belum meletus je lagi. Kalau meletus silat hari bulan, boleh lari masuk ke hutan semula. Jadi mereka kena teruskan perjalanan dan sampai ke kawasan camping secepat mungkin. Kepi mengangguk tanda faham. Terus kedengaran suara Kepi arahkan semua berkumpul dan berbaris untuk mulakan perjalanan semula. Andi tengok Kak Mariah pun mula galas backhiking je. Kak Mariah, nak ke mana tu? Jerit Andi. Dia tengok Kak Mariah tiba-tiba terus menuju ke arah sungai. Tu, ada orang lambai Kak, jawab Kak Mariah sambil berjalan menuju ke arah anak sungai tu. Sudah, tak ada apa dekat sana. Sekarang ni balik ke barisan semula. Sekarang juga. Kak Mariah tersentak. Dia pandang ini dengan muka yang sangat keliru. Andi pun pejamkan mata dan berdoa, Ya Allah, aku mohon ridha-Mu. Kau putuskanlah apa jua hubungan darat yang memanggil ke sungai dan dari sungai ke darat. Amin. Kun fayakun. Dah Kak Mariah, pergi ke depan. Pergi jalan dekat belakang KP macam tadi, kata Andy. Kali ni suara Andy agak tegas. Dalam keadaan macam ni, dah tak boleh berlembut lagi. Nanti benda tu akan ambil kesempatan kuasai keadaan lagi. Kak Mariah diam dan terus ke depan. Muka dia macam tak puas hati, tapi Andy buat tak tahu je. Mereka semua pun mulakan perjalanan sekali lagi. Andy masih lagi di belakang sekali sebagai sweeper. Dekat depan dia Kak Mai yang banyak diam dan buat hal sendiri dari tadi. Tiba-tiba Kak Mai menjerit, Ya Allah, tolong! Apa hal pula ni? Kuat betul jeritan Kak Mai. Berdesing telinga jadinya. Bawa istighfar Kak Mai. Kenapa ni, beritahu saya, tanya Andy sambil cuba tenangkan Kak Mai yang dah berdiri kaku. Tapi mulut dia tetap terjerit-jerit minta tolong. Kaki akak, cuba kau tengok. Ada benda pegang kaki akak Andy. Andy perasan peserta lain dah mula panik. Tak boleh jadi ni, kalau dibiarkan boleh melarat ke histeria. Kalau semua peserta perempuan histeria, susah nak handle seorang-seorang. Kaki mana?
yang kanan ni ke? Andy nampak macam ada tangan pegang pergelangan kaki kanan Kak Mai tu. Ya itu, ya Allah Andi, tolong akak, kata Kak Mai. Andi pegang pergelangan kaki Kak Mai, baca bismillah dan berniat dalam hati. Ya Allah, kau bakarlah tangan gaib yang mengganggu ni. Bakarlah ya Allah. Lepas habis berdoa, Andi suruh Kak Mai tengok semula. Kak Mai masih pejamkan mata sambil tekuk tapak tangan dia ke muka. Kak Mai tengok sini, dah tak ada apa-apa dah kan. Cuba tengok sekarang, kata Andi. Perlahan Kak Mai buka sebelah mata dan pandang ke arah kaki kanan dia. Ya, dah tak ada. Okey dah semua, dah selesai. Jom teruskan perjalanan semula. Mereka pun teruskan perjalanan ke tapak kemping secepat yang mungkin. Sayup-sayup kedengaran suara dekat telinga Andy. Andy abaikan je. Lantaklah, ini kawasan dia. Mereka datang cara baik dan jadi mereka akan pergi cara baik. Tapi kalau ada yang memaksa, terpaksa pertahankan diri juga. Sepanjang perjalanan kali ni, mereka langsung tak berhenti. Masing-masing senyap je. Tak ada perbualan macam sebelum ni. Mungkin masing-masing dah penat, buntu atau takut dengan apa yang baru terjadi tadi. Tapi perjalanan kali ni, Andi terasa amat susah sekali. Perjalanan terasa panjang, sedangkan sepatutnya mereka dah boleh sampai ke tapak kemping. Beberapa kali Andi tersungkur tak bersebab sepanjang perjalanan tu. Dia diam, bangkit semula dan teruskan berjalan macam biasa. Tiba-tiba Andy tersungkur paling teruk, di mana dia hampir jatuh ke satu lopak air yang agak dalam. Allah, sakitnya. Semua peserta datang tolong. KP suruh berehat sekali lagi, tapi Andy bantah. Dia kata tak boleh macam ni. KP cakap jangan risau sebab dah suruh Madi jaga dan bawa Kak Mariah ke tapak kemping. KP yakin Kak Mariah mesti dah nak sampai ke tapak kemping tu. Lega hati Andy dengar. Barulah dia setuju untuk berehat dengan beberapa peserta lain. Masa rehat tu, KP duduk belakang Andy sambil letak tapak tangannya dekat belakang Andy. Ramai tak suka kau ni Andy, kata KP. Andy diam je, terlalu penat tak bersuara. Kemudian tiba-tiba KP terkumat kamit baca sesuatu sambil terasa jari dia dipusingkan dekat belakang badan Andy. Dah, semoga Allah lindungi kita. Jom semua kita balik ke tapak, kata KP. Mereka pun teruskan perjalanan dan kali ini Alhamdulillah tak ada sebarang gangguan atau tersungkur lagi. Akhirnya mereka sampai juga dekat tapak kemping. Kelihatan Madi dah mula sediakan makan malam. Semua peserta macam tak sabar menunggu saat yang paling menggembirakan buat hiker, iaitu makan time. Semuanya kelihatan lemah dan penat. Mata masing-masing dah kuyup. KP bersuara, saya nak semua orang pergi mandi. Saya tak kira apa juga alasan korang. Semua kena mandi malam ni. Lepas mandi, makan. Siapa yang tak makan, saya akan menyanyi sebelah dia supaya dia tak boleh tidur. Kalau dah makan, baru boleh tidur. Muka KP serius. Andy kenal KP dari beberapa trip yang dia anjurkan. Andy yakin KP akan buat kalau arahannya tak dipatuhi. Dia memang gila-gila sikit orangnya. Kemudian Andy datang dekat Madi yang tengah masak nasi dan bersuara, mana Kak Mariah? Tu, dah ikut budak-budak perempuan pergi mandi. Andy pun biarkan dan rehatkan kaki yang dah nak kejang sebaik saja sampai dekat tapak kemping tadi. Bau ayam masak merah dan sayur campur goreng memang menyelerakan, tapi Andy rasa dah nak putus selera sebab mental terlalu penat bercampur bau dengan gangguan tadi. Tiba-tiba KP bersuara sambil duduk dekat sebelah Andy. Andy, budak perempuan bagi tahu tadi, diorang takut nak tidur dengan Kak Mariah. Kenapa pula takut? Menurut KP, tadi masa mandi dengan Kak Mariah tu, budak-budak ni ada tegur dia kenapa tak mandi lagi. Dia asyik duduk dekat batu sungai, tersenyum tengok budak-budak ni mandi. Dia tak jawab langsung persoalan budak-budak tu. Jadi diorang seram dan naik bulu roma. Terus diorang naik atas. Habis tu Kak Mariah tinggal sorang-sorang dekat sungai tu ke? Junaisah dah bawa dia ke atas. Sekarang ni dia ada dalam kemah tu, tengah tidur sorang-sorang. Kalau dia tiba-tiba lari senyap dalam hutan, macam mana? Kau ni jaga mulut sikit boleh tak? Sorry. Kemudian Andy bagi cadangan supaya malam ni mereka tidur keliling dekat luar kemah perempuan untuk jaga Kak Mariah. Peserta perempuan yang lain boleh buat partition dengan beg untuk asingkan kawasan tidur Kak Mariah dan kawasan tidur mereka. KP pun panggil peserta perempuan yang lain dan bagi penerangan tentang cadangan tu. Setelah berbincang, akhirnya mereka setuju. Lepas semua peserta dah makan malam, kecuali Kak Mariah, semuanya dah bersiap-siap untuk lelapkan mata. Andy pun terus masuk ke kemah. Kemah jenis open tent, kemah terbuka tu.
Nasib baik Kak Mariah tidur dekat kawasan pintu masuk. Jadi Andi tidur dekat sebelah dia, Kepi dan Madi tidur dekat luar pintu masuk untuk langkah berjaga-jaga supaya Kak Mariah tak lari masa mereka tidur nanti. Masa masuk dalam kemah tu, Andi pandang muka Kak Mariah. Pelik, dia tidur sambil tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi macam senyum sinis. Macam dia dah tahu plan mereka. Andi tidur ayam dekat sebelah Kak Mariah sambil pejamkan mata dan berzikir dalam hati. Perlahan-lahan Andi nampak banyak makhluk pelbagai bentuk mengelilingi kemah mereka. Semakin lama semakin dekat. Andi cuba berinteraksi secara batin dengan makhluk tersebut. Siapa kamu semua? Apa tujuan datang ke tempat kami? Dia kami punya. Dia kami punya. Tidak, dia bukan milik kamu. Dia datang bersama kami dan dia akan pulang bersama kami. Dia kami punya. Dia kami punya. Dia ada buat salah? Boleh beritahu aku apa salah dia pada kamu? Siapa ketua kamu? Izinkan aku bertemu dengan dia. Andy harap perkara ni dapat diselesaikan cara baik. Namun tak ada jawapan dari makhluk-makhluk tu. Mereka cuma jegilkan mata dalam keadaan muka yang sangat marah. Semakin lama semakin dekat dengan mereka. Ya Allah, aku mohon redha-Mu. Kau pagarlah sekeliling tempat ini dengan jurus telur emas. Kun fayakun. Allah, Allah, Allah. Andi terus berzikir. Makhluk-makhluk tu mula terpusing-pusing macam cari jalan masuk yang tak jumpa. Masing-masing dah meloncat-loncat dari satu pokok ke satu pokok yang lain. Alhamdulillah, syukur ya Allah, Kau makbulkan. Amin ya Rabb, bisik hati Andi. Lepas tu Andi pun terus tertidur. Esoknya lepas subuh, mereka semua bersiap-siap untuk pulang. Alhamdulillah, Kak Mariah dah mula bercakap dan bergurau dengan peserta-peserta yang lain. Setelah semuanya siap berkemas apa yang patut, sampah-sampah telah dikumpulkan dalam beg sampah dan dibagikan kepada peserta untuk dibawa turun. Mereka pun teruskan perjalanan untuk turun dari tapak kemping ke parking di kaki bukit. Perjalanan kali ni, Kak Mariah dekat belakang sekali dengan Andi dan Madi sebagai sweeper. Kak Mariah lebih banyak berdiam dan cuma bercakap sekali-sekali je dengan Madi. Dengan Andi, dia diam je. Andy tak nak peningkan kepala. Dia cuma anggap mungkin Kak Mariah penat untuk berbual kot. Sepanjang perjalanan, Andy dapati Kak Mariah semakin lama semakin menunduk. Macam beg hiking yang dia bawa tu terlalu berat. Andy cuit Madi dan tunjukkan keadaan Kak Mariah. Tengok tu, Kak Mariah berhenti jap, tegur Madi. Kak Mariah berhenti sambil toleh belakang dengan muka yang kehairanan. Beg akak tu mehlah saya bawa. Kesian akak tu dah macam orang tua terbongkok bawa beg. Tak susahkan Madi ke? Tak ada susahnya Kak. Berat mata saya memandang, berat lagi bawa akak memikul. Lepas bagi beg dekat Madi tu, Kak Mariah teruskan perjalanan semula. Andi tetap dekat belakang Kak Mariah, berjaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Selepas 40 minit berjalan, Andi tengok Kak Mariah macam penat sangat. Jalannya yang tadi laju dah jadi semakin perlahan. Bahu dia pun semakin menunduk. Sakit ke dia ni? Bisik hati Andi. Kak, Kak, akak okey ke? Macam penat je, tanya Andy sambil jalan dekat sebelah dia. Muka Kak Mariah masam. Dia tak jawab soalan dan tak toleh pun dekat Andy. Ada yang menumpang ni, bisik suara hati Andy. Andy perlahankan langkah. Dia biarkan Kak Mariah jalan dekat depan. Kemudian Andy angkat jari telunjuk dan halakan pada Kak Mariah. Andy niat dalam hati, Ya Allah, aku mohon untuk aktifkan jurus pagar emas pada dia. Kun fayakun. Allah, Allah, Allah. Andi berterusan berzikir dalam hati. Perlahan-lahan Kak Mariah tak lagi berjalan dalam keadaan menunduk. Alhamdulillah. Andi tak tegur Kak Mariah. Dia suruh Madi apit Kak Mariah dekat sebelah kanan dan Andi dekat sebelah kiri dia pula. Jam dah pukul 6 petang. Akhirnya Andi, Madi dan Kak Mariah jumpa kumpulan KP dekat sebatang anak sungai. KP arahkan mereka semua untuk take 5 dulu. Beg hiking ditanggal dan dikumpulkan pada satu tempat. Semua peserta cari tempat terbaik untuk lepaskan lelah. Siapa yang nak solat silakan, kata KP. Mereka semua bergegas ambil wuduk dekat anak sungai. Lepas solat,
Ada yang berehat dan ada yang ambil kesempatan untuk isi bekalan air dari tadahan air buluh yang ada dekat situ. Kawasan tersebut sangat cantik dan kelihatan macam terjaga. Tiba-tiba KP datang dekat Andy dan bersuara, "Andy, cuba tengok Kak Mariah tu. Aku nampak dia bercakap sorang-sorang dekat ujung sungai tu. Bila aku tanya dia buat apa dekat sini, dia cakap nak buang air kecil." Dari jauh, Andy nampak Kak Mariah bangun dan kelihatan macam dah selesai uruskan hal terkucil dia tu. Nampak happy je sambil berjalan ke arah mereka. Tiba-tiba Kak Mai bersuara, "KP, tunggu akak sekejap Jangan jalan dulu, akak nak terkucil juga ni." Kak Mai terus berjalan ke arah Kak Mariah. Tiba-tiba Andy rasa macam ada yang tak kena. Terus dia pejamkan mata dan mohon petunjuk dari Allah. Tiba-tiba Andy nampak seorang nenek tua bongkok. Rambutnya putih lebat dibiarkan lepas, berdiri dekat ujung sungai tempat Kak Mariah buang air kecil tadi. Nenek tu tersenyum sambil melambai-lambai pada Kak Mai. Tapi Kak Mai tak nampak dan tak pandang pun ke arah nenek tu. Nenek kebayan, semua kena keluar sebelum maghrib. Kalau tak, dia tak lepaskan perempuan tu, kata hati Andy. Astaghfirullahalazim. Andy beristighfar agak keras. KP jadi cemas dan terus bertanya, "Kenapa kau? Kau okey ke tak?" "Panggil Kak Mai, jangan bagi dia pergi kucing dekat sana. Bahaya, ada nenek dekat sana tu. Cepat." "Kak Mai, oh Kak Mai, mari sini kejap," jerit KP. Kak Mai dah makin dekat hujung sungai tu. "Apa dia? Kak dah tak tahan ni. Nanti-nantilah boleh." "Mari Sat, kejap je, ada hal nak cakap ni." Akhirnya Kak Mai mengalah bila KP jegir mata. Kemudian KP berbisik pada Kak Mai. Wajah Kak Mai nampak berkerut. Dia tekuk mulut dalam keadaan yang cukup takut. "Akak nak terkucil, pergi sebelah sana." KP tunjukkan arah lain. Laju Kak Mai pergi ke arah sana. Tak tahan sangat lah tu agaknya. Tiba-tiba Kak Mariah bertanya, "Mai, kenapa tak pergi tempat Mariah pergi tu? Sana kan tertutup sikit." "Oh, tak apalah, macam geli lah dekat sebelah sana. Mai pergi sebelah sini je lah." Andy pandang Kak Mariah. Kak Mariah pandang Kak Mai sambil tersenyum sinis. "Kuat juga makhluk hutan ni lepas satu-satu," kata hati Andy. Kak Mariah terus alihkan pandangannya ke arah Andy. Kali ni dia senyum sinis pula pada Andy. Andy bersuara, "KP, kita kena keluar dari sini sebelum maghrib. Kalau tak, habis kita." Aku pun rasa macam tu juga. Baik, lepas Kak Mai dah siap, terus kita pecut non-stop." Andy setuju. Setelah urusan Kak Mai, mereka angkat beg dan teruskan perjalanan. Pace kali ni cepat sikit je, tak nak santai-santai lagi, kata KP. Langkah mereka kali ni memang laju. Dalam 7 suku malam, mereka sampai di sebatang sungai yang sangat lebar. KP bersuara, "Okey kawan-kawan, seberang sungai ni adalah kita punya stop. Kita akan tunggu Powell ambil kita dekat sini. Sekarang ni beratur dan ikut saya seberang sungai ni. Saya akan pilih kawasan yang tak dalam. Jadi kalau tak nak jadi apa-apa, follow je belakang saya. Faham?" Semua mengangguk tanda faham. KP arahkan Kak Mariah untuk ikut rapat dekat belakang dia. Andy ambil keputusan untuk jadi yang terakhir sekali. Firasat Andy mengatakan kalau mereka lambat seberang sungai ni, nenek kebayan tadi akan ikut mereka balik, terutamanya Kak Mariah. Seorang demi seorang ikut KP seberang sungai yang sedikit deras tu, termasuk Andy. Bila sampai dekat tengah-tengah sungai tu, hati Andy tergerak nak menoleh ke belakang. Dia berhenti dan toleh. Andy nampak dekat belakang mereka, nenek tadi berdiri bongkok sambil renung ke arah Andy dengan muka yang marah. Cepat-cepat Andy pandang ke depan semula. "Ya Allah, aku mohon kau putuskanlah segala perjanjian dan ikatan kami semua dengan penghuni-penghuni hutan ni. Sejurus saja aku pijak pada tanah seberang sana. Apa saja yang kami janjikan, apa saja yang kami ikrarkan sengaja atau tidak, gaib atau wujud, aku mohon putuskanlah ia. Putuskanlah ia, putuskanlah ia selamanya. Kun fayakun." Andy hentak tongkat hiking dia 3 kali dalam sungai. Tap, tap, tap. Dan teruskan melangkah ke seberang sungai sambil berzikir asma Allah, 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 Allah. Dengan yakin, Andy pijak je pasir sungai seberang sana. Dia toleh ke belakang. Dah tak ada dah kelibat nenek kebayan tadi. Alhamdulillah. Mereka pun berehat sementara tunggu Powell datang ambil mereka. Kak Mariah nampaknya kembali ceria. Dia berbual dengan semua peserta rombongan tu. Tak lama kemudian Powell pun datang ambil dan hantar mereka ke masjid untuk bersihkan diri dan solat. Lepas solat, KP bawa mereka semua pergi makan dekat sebuah restoran berdekatan. Andy diam-diam perhatikan gelagat Kak Mariah. Tak ada perkara yang mencurigakan lagi pada Kak Mariah kali ni.
Kemudian Andy pejamkan mata dan minta petunjuk Allah sekiranya ada energi-energi negatif yang masih ikuti mereka. Alhamdulillah, dah tak ada. Syukur kepada Allah kerana sentiasa melindungi hamba-Nya yang lemah ni. Alright, itu dia kisah yang dapat saya kongsikan untuk hari ni. Pada sesiapa yang ada kisah seram dan nak buat video macam ni, boleh emailkan kepada saya ke alamat email di bawah. Jangan lupa like dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Setelah pastikan semua kelengkapan siap, Andy bergerak. Tapi Andy bantah. Dia kata tak boleh jadi macam ni. Kevin cakap jangan risau sebab dia dah suruh Madi jaga Kak Maria. Bawa blablabla. Andy pandang Kak Maria. Kak Maria pandang Mai. Andy pandang Kak Maria.